Kita masuk pada bahagian kedua, iaitu bahagian pengaruh ataupun lebih dikenali sebagai induktor. Induktor adalah satu pasif elemen yang direka untuk menyimpan tenaga dalam bentuk medan elektrik. Jadi setiap konduktor ataupun pengalir, dia ada properties yang kita panggil sebagai properties induktif. Jadi untuk menambahkan dia punya kesan induktif tu, biasanya kita punya konduktor ni akan dibentuk dalam bentuk gelongan, dalam bentuk lilitan, pada bentuk yang kita panggil bentuk silinder, iaitu lilitan, bulat dan juga panjang. Jadi setiap induktor mestilah terdiri daripada gelung yang ada sifat pengalir, gelung dan juga ada sifat pengalir. Jadi kalau ada gelung tetapi tidak ada sifat pengalir, dia tidak dipanggil sebagai induktor. Okey. Satu, gelung. Dua adalah sifat pengalir. Jadi pada induktor ni arus dibenarkan lalu berbanding dengan kapasitor. Kalau kapasitor arus tidak dibenarkan lalu, arus DC lah. Jadi voltan melalui induktor ni adalah berkadar terus dengan kadar masa perubahan arus tersebut, arus pada induktor tu. Jadi ia bergantung pada kadar voltan ni, voltan pada induktor bergantung pada kadar masa arus di dalam liter yang melalui satu induktor. Jadi apakah itu inductance? Inductance salah satu sifat di mana ia menentang arah aliran arus ataupun dia oppose aliran arus. Kalau bergerak daripada kiri kanan, dia akan menghalang, dia akan berusaha untuk menghalang pergerakan arus tersebut, dan biasanya dia akan diukur dalam Henry ataupun pada yang kita labelkan sebagai H. Sama juga dengan kapasitor. Induktor ni bergantung pada size, physical dimension, size dan juga dia punya binaan. Okay, ada juga induktor yang berbentuk silinder, ada. Biasanya berbentuk silinder lah, gelung. Ada juga dalam satu bekas dan digelung keliling. Okay, tetapi dalam bentuk gelung juga. Tapi ada yang kita panggil dia punya core tu berbeza-beza. Ada yang dalam bentuk gelung, dalam bentuk E dia akan gelung keliling, dia akan gelung. Tapi yang paling asas adalah bentuk gelung, coil. Construction berbeza, ada bentuk sikat macam ni, ada yang bentuk dalam kita panggil case, ada yang bentuk silinder biasa. Dan formula untuk mengira inductance dalam bentuk solenoid, dalam bentuk silinder adalah L N kuasa 2 mu A bagi dengan L. L itu adalah bilangan gelungan, L adalah panjang kita punya gelung. Bukan panjang gelung yang ini, tidak. Bukan panjang L yang ini, ialah satu kita panggil gelung wire secara lurus. Dan gelung wire ni kalau kita simpulkan, dia akan tetap panjang dia adalah L, iaitu panjang keseluruhan kita punya wire. A adalah cross sectional area, iaitu kita punya besar kita punya bahan pengarir tersebut lah. Kalau ni adalah copper, berapakah dia punya keratan rentas ataupun dia punya dimension. Keratan rentas adalah dia punya diameter. Dan dalam mu adalah permittivity of core. Ini ada banyak jenis core, ada air, ada iron,
Iron ni biasanya kita gunakan pada transformer, dan juga biasanya adalah ferrite. Ferrite bit dia macam carbon. Jadi setiap nilai inductance boleh ditingkatkan dengan meningkatkan bilangan gelung pada coil menggunakan high permittivity. Permeability adalah keupayaan dia untuk menyimpan tenaga. Okay, jadi kalau core kita adalah iron, dia lebih mudah untuk simpan tenaga berbanding dengan ferrite. Yang ini bergantung pada kita punya core, kita punya thrust. Jadi satu lagi cara lah dengan menambahkan kita punya cross section area, iaitu besar kita punya konduktor yang kita gunakan. Jadi kalau kita punya gelung copper yang kecil, dia akan mempunyai nilai inductance yang kecil. Kalau kita punya gelung ataupun kita punya size wire copper tu besar, jadi dia akan menambahkan nilai inductance. Dan terakhir sekali adalah mengurangkan panjang kita punya coil, iaitu mengurangkan panjang penggunaan kita punya bahan pengalir tadi. Jadi ini adalah hubungan antara arus dan juga voltan pada induktor, di mana kalau kita lihat di sini, asalnya adalah V sama dengan L di over dt. Ini persamaan yang asal. Jadi di adalah sama dengan 1/L V dt. Dan kalau kita integratekan balik, arus yang kita dapat adalah I adalah 1/L, kita integratekan daripada nilai asal. Negative infinity adalah nilai asal, initial condition, initial value, dan juga nilai sekarang, nilai T terhadap voltan T. Okay, dan juga kalau kita kembangkan semula, ada juga daripada IT kosong. IT kosong adalah nilai awal. Nilai awal arus pada masa T sama dengan kosong. Okey. Jadi untuk power delivered, kuasa, jadi kita gunakan formula SAS, iaitu P sama dengan I kali V ataupun V kali I, di mana kalau untuk induktor, voltan adalah induktor dikali dengan kadar arus yang mengalir. Kalau kita masukkan persamaan L di I over dt terhadap nilai V di sini, kita akan dapat power adalah Li di I over dt, di mana tenaga yang disimpan W adalah kameran pada keadaan awal terhadap satu masa tertentu terhadap power yang dibekalkan. Jadi kalau kita terjemah di semula, kita integratekan minus infinity kepada T. P adalah L di over dt kali dengan I dt. Okey, jadi dt dan dt kita boleh cancelkan, minus infinity dan juga T L I d I yang kita dapat di sini lah. Dapat di sini. Di hasil akhir selepas kita kamirkan, kita akan dapat setengah Li kuasa 2 daripada awal sampailah satu nilai T. Di mana kalau kita ambil nilai awal adalah kosong, nilai T adalah IT, kita akan dapat tenaga yang disimpan adalah 1/2 Li kuasa 2.
ataupun lebih jelas dia adalah 1/2 Li T kuasa 2, bergantung pada T lah. Jadi ni adalah satu lagi sifat pengaruh, okey, di mana dalam pengaruh kalau kita lihat voltan yang melintasi induktor tu adalah kosong. Ni katalah ini satu induktor L plus V. Biasanya dia punya satu sifat dia, voltan yang melalui induktor ni adalah kosong. Kerana apa? Kerana arus tu adalah tetap. Jadi pada keadaan DC kita akan anggap L ni sebagai short circuit ataupun pintas. Sebab itulah kita dapat V kita sama dengan kosong. V sama kosong kerana apa? Kerana tidak ada perubahan. di/dt pun kosong, tidak ada perubahan pada litar DC. Dan arus pada induktor ni tidak boleh berubah secara mendadak. Tidak boleh lah. Jadi kalau kita tengok pada yang bahagian A ni, daripada kosong dia akan naik secara continuous, adalah 0.5, 1.8, contohlah katalah yang ni 5 volt. Dia akan boleh naik berperingkat daripada satu nilai rendah kepada nilai T. Jadi untuk induktor keadaan ni boleh lah. Tapi untuk keadaan yang macam ni, kenapa tak boleh? Ni ada naik begini, ni ada yang naik daripada satu nilai 1 kepada nilai 2, ni ada nilai 1.2, ni ada nilai 1.5. Kenapa yang ni tak boleh? Kalau kita lihat semula di bahagian yang di sini, ni asalnya kosong. Okey, asal kosong. Sampai satu masa dia terus naik kepada 1. Keadaan di sini tidak dibenarkan. Dan juga keadaan di sini tidak. Di sini juga ujung sini tidak dibenarkan, daripada level 2 terus kepada level kosong. Inilah perubahan secara mendadak. Jadi untuk kawasan di A ni dan juga di B tidak dibenarkan untuk induktor. Secara idealnya pengaruh ni tidak mengeluarkan tenaga ataupun tidak menghasilkan tenaga dalam bentuk haba. Jadi induktor sebenarnya ataupun pengaruh ni mengambil kuasa daripada kita punya litar dan menyimpan tenaga yang ada, dan dia akan kembalikan semula kepada litar kalau diperlukan. Jadi secara praktikalnya dalam induktor kita akan ada sedikit elemen resistif kat sini. Okey, ada elemen resistif dan juga ada elemen kapasitif. Ini kita panggil sebagai practical induktor. Tak semestinya dalam induktor kita ada induktor sahaja. Ada nilai rintangan dan juga ada nilai kita punya pemuat. Kita ambil contoh satu soalan. Okey, di mana di sini kita ada satu induktor dengan nilai 0.1 Henry. Arus dia adalah 10 T E tolak 5 10 T eksponen tolak 5 T ampere. Okey, kita akan cari voltan melintasi induktor tersebut dan juga tenaga yang disimpan. Jadi kalau kita kembali pada persamaan asal, tulis dulu persamaan asal, di mana nilai V adalah L di over dt. Jadi induktor dah ada, ini pun dah ada. Jadi kalau kita lihat kepada persamaan ini, V sama dengan L di per dt, di mana L adalah 0.1, D per dt, nilai I adalah IT kita adalah 10 T E tolak 5 T.
Okey, dalam keadaan ini kalau kita lihat semula untuk T dia ada dua tempat. Satu di 10T, warna kuning ni 10T, dan satu lagi ada 5 eksponen tolak 5T. Jadi kita akan buat berasingan ni, kita akan buat secara fractional, pecah-pecahan lah. Jadi untuk yang untuk persamaan pembezaan yang pertama, kita akan buat bahagian yang pertama dan juga kita tinggalkan yang bahagian yang kedua. Okey, kita akan dapat 0.1. Kita punya pemalar. Jadi pada bahagian pertama kita akan buat yang kuning dahulu. D per dt 10T kita akan dapat 10 kali dengan eksponen tolak 5T. Untuk bahagian kedua, yang ini kita tinggalkan. Kita buat pembezaan di situ 10T kita akan kekalkan sahaja. Dan kita akan buat pembezaan untuk E tolak 5T. Jadi minus 5 eksponen tolak 5T. Jadi kalau kita kalikan 0.1 kali 10, 0.1 kali dengan 10, kita akan dapat 1 lah. Jadi hasil di sini kita akan dapat lebih kurang eksponen tolak 5T tambah T minus 5T E tolak 5T. Jadi kita akan dapat lebih kurang 1 tolak 5 T eksponen tolak 5T. Jadi tenaga yang disimpan W 1/2 L I T prosedur. Ataupun kalau lebih detailnya adalah lebih jelas adalah begini. I T kuasa 2. Jadi kalau kita masukkan nilai IT tu adalah 1/2 L tu adalah 0.1, IT kuasa 2 adalah 10T E tolak 5T kuasa 2. Okey, jadi kalau kita pecahkan 10T E tolak 5T kuasa 2. Okey, jadi kita akan dapat 10T kuasa 2 E tolak 5T kuasa 2. Jadi ini kita akan dapat lebih kurang 100 T kuasa 2. Yang ini adalah E tolak 10T. Kenapa dapat 10T? Pasal untuk eksponen kalau 5 dan 5, okey, contohnya E tolak 5T kali dengan E tolak 5T, nilai 2 ni, nilai hujung ini akan ditambahkan. Kalau kali minus 5 dengan minus 5, kita akan dapat minus 10. Itulah sifat untuk eksponen. Jadi yang akhir kita akan dapat lebih kurang 5 1/2 dia akan dapat lebih kurang 5T kuasa 2 eksponen tolak 10T dalam Joule.
Okey, jadi kita tengok pada contoh yang kedua. Contoh kedua ni kalau kita lihat ini adalah yang kita panggil sebagai nilai voltan yang diberikan. Jadi di sini kalau kita tengok V pada kosong adalah kosong. Diberikan di sinilah V pada kosong adalah kosong. Jadi apa yang kita nak lakukan, kita nak cari tenaga yang tersimpan daripada 0 hingga 5 saat. Jadi untuk mencari tenaga, okey, jadi arus adalah ditarifkan sebagai satu persamaan di mana nilai arus dia bergantung kepada 1/L kamiran antara nilai awal 0 terhadap T, satu nilai voltan di tau, dan juga terhadap dan juga tambahan pada nilai arus pada keadaan kosong. Okey, jadi oleh kerana arus pada keadaan kosong tidak diberikan, jadi kita beranggapan bahawa I ini adalah kosong. Dan daripada persamaan itu kita buat 1/5, kita gamirkan 30 T kuasa 2 di T. Jadi kita akan dapat 30/5 T kuasa 3/3. Jadi kita akan dapat hasil akhir adalah 2 T kuasa 3. Jadi untuk mencari tenaga yang disimpan ada beberapa kaedah. Jadi saya akan tunjukkan kaedah yang paling ringkas. KW kita boleh gunakan kamiran P, tapi saya akan gunakan di sini adalah gunakan persamaan biasa, setengah L I T kuasa 2. Jadi adalah setengah, L adalah 5, IT kuasa 2 adalah 2, T kuasa 3 kuasa 2. Jadi pada 5 saat at T sama dengan 5, jadi apa yang kita dapat di sini adalah nilai pada 5 saat. Jadi kita masukkan nilai 5 pada nilai T, 1/2 5 2 5 kuasa 3, kemudian kita kuasa 2 kan. Jadi hasil akhir adalah 156.25 kilojoule. Okay, kita masuk contoh yang lain, iaitu di sini kita ada pelbagai elemen, iaitu elemen perintang, kapasitor dan juga induktor. Apa yang kita nak cari di sini adalah pada elemen DC. Okey, nak cari BC IL. Jadi kita tengok dahulu
Apakah yang berlaku sekiranya pada keadaan DC? Pada keadaan DC, satu, voltan pada kapasitor adalah kosong. Yang kedua, arus pada induktor adalah kosong. Ini sifat dia. Kenapa kosong? DC, pasal sifat kapasitor dia kena ada perubahan, baru dia boleh simpan perubahan pada arus, baru dia boleh simpan tenaga. Tapi pada DC tidak ada perubahan arus. Jadi voltan pada kapasitor kan jadi kosong. Arus pada induktor kosong. Kerana apa? Kerana dia perlu perubahan pada voltan. Pada DC voltan tidak berubah. Jadi dua elemen ni iaitu voltan pada kapasitor akan kosong, arus pada kapasitor akan kosong. Jadi apa yang berlaku? Okey. Stabilitas tadi dia akan berubah menjadi liter yang beginilah. Jadi pada VC kita akan bukakan ini, kita akan bukakan VC supaya ini beranggapan bahawa VC itu kosong. IL kita akan pintaskan untuk dapatkan IL itu sama dengan kosong. Jadi kalau kita pintaskan IL, nilai ini kita boleh cari. Okay, jadi kalau kita tengok kepada kita punya litar yang ini, jadi rintangan yang efektif yang aktif pada litar ini adalah 1 di sini dan juga 5. Adakah 4 ni berfungsi? Tidak, pasal kita punya ini, kita punya satu hujung kaki 4 ohm ni tidak disambungkan, tidak dipenuhkan ataupun tidak terbentuk litar tertutup. Jadi kalau kita lihat di sini, arus yang lalu dia sama juga dengan arus pada induktor kita, iaitu voltan bahagikan dengan rintangan. Voltan kita adalah 12, rintangan kita adalah 1 dan juga 5. Jadi kita akan dapat 2 ampere. Okey, jadi kalau kita lihat semula kedudukan yang di sini, kedudukan pada VC dan juga kedudukan pada 5 ohm. Kedudukan di sini dan juga kedudukan di sini. Okey, kalau kita lihat bahawa dia adalah dalam bentuk litar yang selari. Jadi voltan pada 5 ohm sepatutnya sama dengan voltan pada VC. Okey. Voltan pada 5 ohm sama dengan voltan pada C. Yang di sinilah, iaitu arus kali dengan rintangan. Arus kita adalah 2M, rintangan kita pada 5 ohm sini adalah 5. 2 kali 5 dapatlah 10 volt. Jadi tenaga yang tersimpan pada kapasitor, tenaga yang tersimpan pada kapasitor setengah C V C kuasa 2. C ni merujuk pada kapasitor lah. Jadi kalau kita lihat balik, ni adalah setengah. Kita punya nilai C kita adalah 1, nilai B kita adalah 10 kuasa 2. Jadi kita akan dapat lebih kurang 50 joule. Jadi untuk tenaga yang tersimpan pada induktor
Persamaan adakah bersama-sama dengan ni? Tidak. Setengah L I L kuasa 2. Setengah L kita adalah 2, IL kita adalah 2 kuasa 2. Jadi kita akan dapat 4 joule. Okay, contoh yang berikut ni adalah untuk mencari voltan dan juga power. Sekiranya diberikan satu persamaan untuk arus, iaitu 6 eksponen minus T bagi 2, di mana induktor yang dibekalkan adalah 10 mili. Secara tak langsung, IT diwakilkan oleh satu persamaan 6 E minus T per 2 ampere. Apa yang kita nak cari adalah voltan dan juga kuasa yang dibekalkan. Jadi voltan adalah L di over dt, di mana L ni adalah 10 mili, di over dt, d over dt 6 E tolak T per 2. Jadi kalau kita selesaikan, di sini adalah 10 mili dan 6 asal. Jadi persamaan eksponen minus T per 2, kita akan dapat minus 1 per 2 E tolak T per 2. Di sini kita akan dapat nilai yang lain, nilai yang sepatutnya lah. Jadi pada T sama dengan 3, nilai V adalah 10 mili 6 minus 1 per 2 eksponen tolak 3 per 2. Dan di sini kita akan dapat satu nilai, iaitu minus 6.69 mili. Jadi kita nak cari kuasa yang dibekalkan. P sama dengan V kalikan I di mana V, kalau kita lihat di sini nilai tadi itu adalah, kita akan dapat di sini lebih kurang 30 mili E minus T per 2. Jadi 30 mili eksponen tolak T per 2 untuk nilai V. Nilai I adalah nilai yang di atas tadi, iaitu 6 eksponen T per 2. Jadi 30 dan 6, kita akan dapat 180 mili. Jadi di sini 30 mili dan 6 kita kalikan terus, kita kalikan terus, kita akan dapat lebih kurang, ini ada tanda negatif, negatif 180 mili. Okey. E eksponen T per 2 dengan kalikan eksponen T per 2, kita akan tambahkan minus T per 2 tambahkan minus T per 2. Jadi kita akan dapat lebih kurang E tolak T. Okey, jadi pada
T sama dengan 3, P3 ni adalah minus 180 mili kalikan dengan eksponen minus 3. Kita akan dapat lebih kurang minus 8.96 mili watt. Okay, untuk contoh seterusnya, yang beza adalah dia punya persamaan, iaitu persamaan arus. Yang diguna pakai adalah 12 cos 2t. Okay, kita gunakan konsep yang sama macam tadi. Jadi B adalah L di per dt, di mana kalau kita lihat di sini L kita adalah 0.25 mili d per dt 12 cos 2t. Okey, jadi kita akan keluarkan dahulu 0.25 mili 12 d per dt cos 2t. Jadi kita akan dapat lebih kurang 0.25 mili kalikan dengan 12. Kemudian kita bezakan cos 2t, jadi kita akan dapat minus sin 2t. Dan kita akan bezakan juga 2t. 2t kita bezakan dapatlah 2. 2t d per dt kita akan dapat nilai 2. Jadi kita akan dapat lebih kurang di sini minus 6 mili sin 2t ataupun minus 6 sin 2t mili volt. Jadi untuk power P sama dengan V kali dengan I, iaitu minus 6 mili sin 2t kali dengan I kita adalah 12 cos 2t. Jadi kita dapat lebih kurang 72 minus 72 sin 2t cos 2t mili watt. Jadi kalau kita lihat kedudukan pengaruh, kalau kita nak cari dia punya litar setara, sekiranya pengaruh tu disambung secara selari, jadi jumlah pengaruh setara tu adalah jumlah individu pengaruh yang disongsangkan. Sama macam juga perintang. Kalau XR sama dengan R, XL adalah J omega L. Jadi setiap tu sama, tak sama dengan macam kapasitor. Jadi kalau kita tengok bahawa di tangan dan juga induktor yang selari, dia menggunakan konsep yang sama. Sama juga kalau pengaruh tu disambung secara bersiri. Kalau disambung secara bersiri, kita akan tambahkan secara individu tanpa ada songsangan. Jadi kita tengok contoh yang ini. Dapatkan litar setara. Di mana litar setara? Litar setara adalah yang litar di sini lah, L equivalent. Jadi kita akan tengok satu persatu. Jadi 4 dan juga 12. Inilah selari.
dan juga 3 dan juga 6. Itu juga adalah selari. Jadi kalau kita ambil yang litar yang di sini ya, 4 selari dengan 12. Katalah kita panggil ini sebagai L1. 4 dan juga 12 adalah 1/4 tambah 1/12 disongsangkan. Jadi kita akan dapat lebih kurang 3. Untuk yang di sini, katalah kita panggil ini sebagai L2. 3 selari dengan 6, iaitu 1/3 tambah 1/6. Kemudian kita songsangkan balik. Jadi kita akan dapat nilai 2 Henry. Jadi setelah litar ni kita ubah semula, kita susun semula, ini 10, ini kita akan dapat 5. Dari operasi tadi kita akan dapat dua kedudukan baru, iaitu kedudukan yang di sini dengan nilai 3, kedudukan yang di sini dengan nilai 2. Jadi kalau kita lihat kembali kepada kedudukan 3 dan 2 ni, 3 dan 2 ni adalah sambung secara sesiri. Jadi untuk litar setara yang ini, katalah kita namakan sebagai L3. 3 tambah 2 dapatlah 5. Dan 3 dan 2 ini adalah selari dengan L5. Jadi 5 diselarikan dengan L3. L3 adalah 5. Jadi 5 selari dengan 5, iaitu kawasan yang di sini. Itu kawasan yang di sini. Jadi kita akan dapat lebih kurang 1/5 tambah 1/5. Kemudian kita akan songsangkan, kita akan dapat lebih kurang 2.5. Dan kita punya litar terakhir adalah 10 dan juga 2.5. Kalau kita tengok di sini, L equivalent adalah nilai 10 tambah 2.5 pasal disambung secara sesiri, kita akan dapat 12.5 mili-Henry. Kenapa mili? Pasal asal nilai ini adalah dalam nilai mili. Jadi kita tengok contoh yang hampir sama. Hampir sama dengan yang tadi tetapi lebih kompleks. Okey, jadi kalau kita lihat di sini 8 dan juga 12, sambung dia adalah sesiri. 8 dan juga 4 juga sambung sesiri. Tetapi kalau kita lihat balik ini kedudukan yang di sini, kalau kita lihat balik kedudukan 8, 12 dan juga 5, kawasan di sini, ini sebenarnya kedudukan selari. 8 sesiri dengan 12, 8 dan 12 selari dengan 5 pun sama di kawasan sini, 6, 4 dan juga 8. Okey. Jadi kita akan buat satu persatu. Kita akan buat bahagian yang mula-mula dahulu, 8 dan juga 12.
Jadi kalau kita namakan L1 8 tambahkan dengan 12 sini ya. Jadi kita akan dapat lebih kurang 20 mili Henry. 8 sini dan 12 sini. Pasal dia sambung secara sesiri. Jadi kalau untuk yang di bawah ni, untuk yang di bawah ini antara 8 di sini dan juga 4. Okey, katalah kita namakan ni sebagai L2, iaitu 8 ini tambahkan dengan 4 di sini, kita akan dapat lebih kurang 12 mili Henry. Dan kalau kita lihat semula apa yang saya ceritakan tadi, kawasan di sini, kawasan antara gelung ini dan juga 5 volt, dia sebenarnya adalah kawasan yang disambung secara selari. Jadi iaitu ni 5 mili, dan yang kita dapat setara sini tadi adalah 20. Okey, jadi dia akan sambung secara selari. Jadi kalau kita namakan sebagai L3, 5 diselari dengan 20, jadi kita akan dapat 1/5 tambah 1/20. Kemudian kita songsangkan. Di sini kita akan dapat nilai 4 mili Henry. Dan kalau kita lihat juga kawasan yang di sebelah bawah di sini, kita lihat juga kawasan yang di sebelah bawah di sini. Sini. Jadi ni lebih kurang macam ini 6 asal. 8 dengan 4 kita akan dapat 12. Jadi sambungan ni adalah sebenarnya sambungan secara selari. Jadi kalau kita namakan ni sebagai L4, jadi 6 ni selari dengan 12. Jadi kita akan buat persamaan 1/6 tambah 1/12. Kemudian kita songsangkan, kita akan dapat nilai 4. Jadi kalau kita lukis semula daripada nilai asal tadi, bila kita nilai A nilai 6, yang warna merah yang nilai yang asal ni tidak berubah 8, dan nilai ini semua adalah dalam mili Henry, nilai 10 dB. Jadi nilai yang kita dah kira tadi, siri dan selari, kita dapat yang sebelah atas di sini, iaitu L3, kita akan dapat nilai 4. Dan sebelah bawah pun kita akan dapat nilai 4. Jadi 4 dan 4 ni kita akan sambung secara sesiri. Jadi 4 dan 4, kalau kita lihat di sini, empat dan 4 sambung sesiri. Jadi dia punya induktor setara adalah 4 dan 4. 4 tambah 4. Jadi 4 tambah 4 dapatlah 8. Jadi kalau kita namakan ni sebagai L5, jadi oleh kerana dia adalah sesiri, 4 tambah 4 dapatlah 8 mili Henry. Dan kalau kita lihat semula, kalau kita lukis semula pada keadaan yang ini adalah 6, nilai yang masih tidak berubah, masih belum berubah lagi. 10, nilai A, nilai B. Nilai yang baru adalah 8 tadi.
Okay, jadi kalau kita ambil litar yang di sini 8 dan 8, katalah kita namakan sebagai L6 adalah 8 selari dengan 8. Jadi kita akan dapat 1/8 tambah 1/8, kemudian kita songsangkan balik, kita akan dapat lebih kurang 4 mili. Jadi untuk rintangan setara LQ nilai 10, 6 tambah 10. 4 yang baru ni, 4 tambahlah dengan 10. Jadi kita akan dapat lebih kurang 20 mili Henry. Di mana 6 ada nilai yang ni lah, nilai asal tadi. 6 nilai yang ini 6, 10 nilai yang sebelah bawah. 4 adalah nilai yang kita kira tadi daripada persamaan untuk induktor selari. Contoh yang terakhir adalah 1 litar dengan punca arus, dan di mana punca arus ni membekalkan kepada dua pengaruh 3 dan juga 5 Henry. Jadi apa yang kita nak cari adalah nilai VO T, ini pada 5 Henry, dan juga IO T, ini pun juga pada 5 Henry. Jadi apa yang kita nak gunakan, kita boleh gunakan banyak kaedah. Jadi kita kalau kaedah yang paling mudah, itulah kaedah yang paling bagus. Jadi kalau kita lihat pada litar ini, jadi kita dapati bahawa kedudukan induktor 3 dan 5 ni adalah kedudukan yang selari. Okay, oleh kerana dia adalah kedudukan selari, voltan dia adalah sama. Jadi voltan pada 5 Henry dan juga voltan pada 3 Henry sepatutnya adalah voltan yang sama, iaitu VO. Jadi untuk memudahkan kita punya pengiraan ni, kita boleh juga gunakan current divider, tapi itu agak panjang. Jadi kalau kita nak ringkas, kita akan jadikan ini 3 dan 5 sebagai satu induktor setara. LQ adalah 3 selari dengan 5. Jadi kita akan dapat lebih kurang 1/3 tambah 1/5. Kemudian kita songsangkan semula, kita akan dapat 15/8. Okay, jadi kalau kita lukis semula litar ini kepada satu kedudukan baru, di mana ini adalah 15/8, yang ini adalah 4 E tolak 2T, dia tetap sama adalah VO. Jadi VO adalah L equivalent D/dt kalikan dengan IT. L equivalent kita adalah 15/8 D/dt, nilai I kita lah 4 E tolak 2T. Jadi apa yang kita dapat adalah, kita keluarkan dahulu dia punya pemalar constant 15/8 dan juga 4. Okey. Jadi E tolak 2T kita akan dapat balik E tolak 2T. Dan kalau kita bezakan balik 2T, kita akan dapat nilai -2. Okey, akhirnya kita akan dapat lebih kurang -15 eksponen tolak 2T. Jadi bagaimana nak mencari IOT? Arus output pada T, inilah 1/L
kita kamirkan pada 0 sampai T, V out T dt, dan juga kita tambahkan dengan nilai asal kita tadi, I out kosong. I out kosong, kalau kita tengok pada persamaan ni adalah 2 ampere. Jadi kalau kita bawa nilai 2 ampere ni ke hadapan 2, asal yang ni tidak melibatkan sebarang kamiran, 2 1 per L adalah 1 per 5, di mana L sekarang ni adalah nilai L pada inilah, nilai yang 5 di sini. Okey, 5 di sini, bukan nilai L equivalent antara 0 dan T. V out T adalah minus 15 E tolak 2T di T. Jadi kita akan dapat nilai 2 tambah 1 per 5 minus 15. Okey, E tolak 2T dapatlah E tolak 2T. Kalau kita kamirkan E tolak 2T, kita kamirkan 2T sahaja, kita akan dapat minus 1 per 2 antara 0 dan juga antara T. Jadi kalau kita selesaikan ini 2 tambah 3 per 2 E tolak 2T antara 0 juga antara T. Jadi ini minus 15, 5 dan 2 kalau kita kecilkan, kita akan dapat 15 per 10, kita akan dapat 3 per 2. Jadi minus dapatlah plus. 2 tambah 3 per 2 eksponen tolak 2T tolak dengan 3 per 2 eksponen 0. 3 tolak 2 eksponen 0 dapatlah 3 per 2 Jadi kita akan dapat di sini 2 tambah 3 per 2 E tolak 2T tolak 3 per 2. Jadi kita akan dapat 1 per 2 tambah 3 per 2 E tolak 2T, ataupun boleh ditulis sebagai 0.5 tambah 1.5 E tolak 2T. Jadi itu sahaja untuk kita punya kuliah untuk chapter ini. Okey, jangan lupa untuk buat quiz 5. Quiz 5 saya akan letakkan pada assessment dan hantar pada tarikh yang diberikan. Okey, terima kasih.